Assalamualaikum warahmatullahi Adakah anda wabarakatuh. simpan duit dalam fixed deposit kerana ia bersih? Kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk, InsyaAllah. Suara saya jelas tak? Cuba komen sikit. Clear tak suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syarul Wizan. Jelas, Alhamdulillah. Ahlan. Lama tak jumpa dengan Ustaz Awang kita ni. InsyaAllah ada masa kita jumpa nanti, InsyaAllah. Jelas ya, terima kasih. InsyaAllah kita akan mula. Kita tunggu beberapa orang lagi sahabat kita masuk. Kita akan mulakan kelas kita seperti biasa, InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Wafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azizah. Ahlan. Sikit lagi kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk, InsyaAllah. Wahab Ustaz, bukan Puan Wafat. Abdul Wahab Ustaz, bukan Puan Wafa.
tulis salah. Saya baca dekat sini, saya ingat kau wafak Abdul Wahab rupanya. Ya. Saya ingatkan Puan Wafak, tulis Puan Wafak. Jangan. Sahabat saya Encik Mukram pun ada sama pagi ini. Alhamdulillah, syukur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala bacaan ini kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, kepada seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, dan khususnya kepada pengarang kitab yang kita baca ini, iaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kelas pengajian Islam Tafaqquh Fiddin anjuran Yayasan Pahang, serta tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran langsung yang kami buat ini untuk kelas pengajian yang kita adakan pada setiap Sabtu dan Ahad. Dan insya-Allah pada hari ini giliran saya di antara jam 9 hingga 10.30 ini untuk membicarakan tentang kitab Minhajul Abidin, karya ataupun karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid, nama penuh dia Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memutalaah ataupun dengan kita belajar kitab ini, sedikit sebanyak menjadikan ianya sebagai satu cahaya pertunjuk kepada kita untuk kita berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan mudah-mudahan dengan asbabnya kita dapat menggapai redha, kasih dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala buat diri kita. Alhamdulillah, kalau pada minggu yang sudah kita telah pun mengupas bahagian dorongan ataupun motivasi di dalam seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan awaik ataupun halangan, ya. Jadi kita kena tahu apakah halangan-halangan yang menghalang kita daripada kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang masuk kepada bab khauf dan raja. Dalam perjalanan seorang hamba Allah itu, sebagaimana hadis yang telah kita baca dahulu, bahawa hati anak Adam itu Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan dia di antara khauf dan raja. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, perjalanan kita sebagai hamba Allah ini sentiasa ada khauf dan raja setiap hari, tak pernah berpisah pada kita, melainkan pada saat-saat kita tidak sedar sahaja, ataupun di saat-saat kita alpa dan lalai. Jadi kita terlupa kepada khauf dan raja. Tapi sebenarnya memang perjalanan kita menuju kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hidup kita ini di antara khauf dan raja.
Ya, di antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung balik apa yang telah kita bicarakan melalui kitab yang telah disyarahkan oleh syarih, orang yang mensyarahkan akan kitab ini. Kita tengok, kita telah pun sampai kepada muka surat 344. Bawah sekali, ada pun yang dapat dicapai oleh seseorang hanyalah muqaddimah pendahuluannya. Di situ ya, perenggan yang terakhir. Ya, kita ambil di situ. Baik. Kita dah sentuh dah situ, tapi kita ambil sedikit untuk kita lanjutkan terus ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Adapun yang dapat dicapai oleh seseorang hanyalah muqaddimah, yakni pendahuluannya sahaja. Sedangkan menurut ulama kita, khauf adalah suatu getaran hati tatkala menemui perkara-perkara yang tidak disukai. Begitu juga dengan khasyah, takut. Khauf dengan khasyah ni, kalau mengikut terjemahan umumnya sama. Khauf takut, khasyah juga takut. Namun di antara khauf dan khasyah itu dia ada perbezaan dia ya. Baik. Begitu juga dengan khasyah, yakni takut. Namun antara keduanya terdapat perbezaan. Cuba kita tengok apa perbezaan antara kedua, antara khasyah dengan khauf. Khasyah ialah perasaan yang disertai dengan sifat kagum dan agung, seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khasyah ini adalah takut kepada Allah, tapi dalam sifat takut kepada Allah itu ianya memiliki takut dengan keagungan Allah, takut dengan kebesaran Allah ya. Kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana dia nampak agungnya Allah, besarnya Allah, maha berkuasanya Allah, maha bijaksana, yakni dia dapat melihat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, asmaullah al-husna itu dia dapat memahaminya. Lalu timbul khasyah, timbul rasa takut dalam hatinya. Itu ya, artinya khasyah. Khasyah ni artinya, bolehlah kita sebutkan dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala sebutkan apa? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar takutkan kepada Allah itu ialah daripada golongannya yang bernama ulama. Hanya ulama je yang sebenar-benar takut. Pasal apa? Kerana ulama ini mereka memiliki ilmu tentang Allah. Mereka tahu. Sebab itu, seperti contoh bila mana mereka membicarakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala, nama itu memberi bekas dalam hati mereka, kerana mereka tahu akan makna di sebalik nama tersebut. Bukan macam kita hafal je Asmaul Husna, tapi nama-namanya itu tidak memberi bekas dalam hati kita. Bila kita sebut Asmaullah Al-Husna, tak rasa takut, tak rasa gerun. Tapi sekurang-kurangnya jauh sudah baik daripada orang yang langsung tak hafal Asmaul Husna. Dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, Lillah tis'atun wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhala al-jannah. Ya, bagi Allah dia ada 99 nama yang elok. Faman ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, yakni menghafal dan membacakannya setiap hari, menghitung-hitungnya. Kalau tak hafal, artinya baca, menghitung-hitung, namanya faman ahsaha. Barang siapa yang menghitung-hitung akan bacaan tersebut, dakhalal jannah, maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya kelak. Artinya menghafal pun sudah dapat syafaat. Apatah lagi tuan-tuan, kalau sekiranya kita memahami akan terjemahan serta makna dan tafsiran kepada Asmaullah Al-Husna, sudah tentulah kefahaman kita akan terjemahan, akan tafsiran, akan kupasan tentang Asmaullah Al-Husna itu akan memberi bekas kepada batin kita, kepada diri kita. Lalu timbullah khasyah. Itu yang nama khasyah. Beza antara khasyah itu iaitu
perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memandang kepada keagungannya, kebesarannya, ya. Dengan kita memaknai, memahami akan makna-makna asmaullah al-husna tersebut, ya. Itu maksud khasyah tadi. Khauf pula berlawanan dengan sifat berani, iaitu merasa aman, ya. Manakala khauf pula berlawanan dengan sifat berani atau berasa aman. Khauf pula dia berlawanan, ya. Dia takut yang lawannya kepada sifat berani. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Timbul rasa gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berani nak melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang Allah Subhanahu wa taala tak suka, yang Allah Subhanahu wa taala benci. Itu dia antara perbezaan yang sedikit antara khauf dan khasyah, ya. Baik. Takut kepada Allah bererti takut akan seksaannya. Itu. Ya, takut kepada Allah itu bererti takut akan seksaannya. Ya. Orang ni dia takut. Kalau contoh dia meninggalkan solat, dia tahu meninggalkan solat itu dia punya seksaan dia sangatlah hebat. Ya, sehingga hadis Nabi SAW, Rasulullah beritahu, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka nyata ia itu kafir. Ya, dan hadis yang lain banyak yang memisahkan antara iman dan kufur adalah tinggalkan solat. Dan barang siapa yang meninggal, banyaklah tuan-tuan dari hadis dan Quran cerita tentang azab meninggalkan solat ini. Jadi bila mana seseorang itu dia memahami akan ayat-ayat, dia belajar, ya, jadi timbul rasa takut dalam dirinya. Takut apa? Untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala seumpama meninggalkan solat tadi. Jadi ini nama dia khauf. Khauf daripada apa? Daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan solat, ya. Apatah lagi kalau dia meninggalkan solat itu dengan sengaja, tanpa ada uzur syarak, badannya sihat lagi, akalnya waras lagi, ya. Kemudahannya ada, ya, duduk dalam rumah elok, makan ada, pakai ada, aman damai, ya. Tinggal juga solat, tak nak juga bersyukur kepada Allah, tak nak juga menjadi hamba Allah yang taat. Sedangkan kita tahu bahawa solat itu adalah sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiangnya kepada agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad din. Sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Jagalah solat, tuan-tuan dan puan-puan. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beraninya kita untuk meninggalkan solat ataupun menyia-nyiakan, mensia-siakan, ya, buat mudah tentang perkara-perkara solat. Itu namanya ataupun namanya khauf. Namanya khauf. Kerana apa? Takut dia daripada meninggalkan solat ataupun melakukan muharramat, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu takutnya kerana apa? Takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Iqab dipanggil. Iqab itu maksudnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis banyak cerita tentang seekor ular. Dulu saya dah jelaskan kepada tuan-tuan yang namanya Sujaul Aqra. Ya, yang ni datang dalam kubur. Masuk je orang yang meninggalkan solat ni dalam kubur, ular ni datang. Bagaimana dijelaskan dalam hadis oleh Nabi SAW tentang ular ini, panjangnya 70 hasta. Ya, 70 hasta panjang, tuan-tuan. Kita tengok ular tedung selah kita tu yang bomba selalu tangkap tu, ya. Itu baru beberapa meter. Ini 70 hasta, tuan-tuan, dengan bertanduk dan gigi yang seolah-olah dibuat daripada besi wajah. Dengan matanya yang merah dengan besar, tuan-tuan, datang dalam kubur menyeksa orang-orang yang meninggalkan solat, ya. Jadi sangat menggerikan. Itu baru alam kubur, belum lagi masuk
ke alam mahsyar dan juga neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Azab tentang orang yang meninggalkan salat ini sangat banyak, terlalu besar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, menunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, contoh-contoh azab, di antaranya azab orang yang meninggalkan solat semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan oleh Allah. Masa baginda Nabi dibawa ke neraka, lalu dipamerkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang meninggalkan solat ni, ya. Baik. Jadi kita tahulah beza di antara khasyah dan juga khauf. Beza di antara khasyah tadi, timbul rasa takut dalam hati kita bila memandang akan keagungan, kebesaran ataupun sifat-sifat Allah ataupun asma'ullah yang kita dapat memaknainya sehingga timbul rasa gerun dalam hati kita. Manakala khauf ialah takut kita akan siksaan Allah melalui lisannya baginda Nabi, melalui keterangannya ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita. Kalau kamu buat juga tak dengar, babe, inilah benda yang akan kamu terima kelak, ya. Berani kamu atas muka bumi ini menyanggah apa yang aku hendak, apa yang telah aku perintah. Tunggu kamu di dalam kubur besok. Tunggu kamu ketika mana kamu diturunkan ke dalam liang lahat. Tunggu kamu bila mana kamu berada di mahsyar. Tunggu kamu bila kamu berada di dalam neraka. Ya, nanti malaikat-malaikat aku akan mengerjakan kamu sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena semat dalam hati kita. Kena ada perasaan takut ini. Satu khasyah, satu lagi khauf. Jadi fahamlah kita, ya, apa beza antara khasyah dan khauf. Yakni takut kepada Allah bererti takut akan seksaannya akibat melakukan maksiat, dan menjauhi, takut bererti menjauhi maksiat, ya. Takut kita nak buat maksiat, ya. Mungkin sekarang ni maksiat zahir ni kita tak buat dah, ya. Tak pergi dah kepada tempat-tempat yang lara, mungkin tak buat. Tapi maksiat batin banyak lagi kita lakukan. Ngumpat orang masih sedap lagi, tu tak ada khasyah lah tandanya. Kalau masih lagi sedap, masih lagi tak sedap, khasyah tu tak ada lagi, tak masuk lagi dalam hati kita. Masih lagi ada ujub, masih lagi ada sum'ah, masih ada hasad, ada dengki, masih lagi ada riya. Itu menunjukkan bahawa khasyah itu tak masuk lagi dalam hatinya. Pasal apa? Pasal itu maksiat batin namanya. Dosanya pun dosa besar. Jangan kita kira mencuri, minum arak, ya, tinggal solat, buat perkara-perkara yang zahir itu tak. Itu perkara yang zahir. Maksiat yang batin juga perlu kita menjauhkannya. Kerana apa? Khasyatan lillah. Khasyatan lillah dan juga khaufan min azabillah. Ya, takut gerun kepada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat. Baik. Menurut ulama, yang dimaksudkan dengan takut bukan bererti seseorang itu harus menangis. Akan tetapi orang yang benar-benar takut ialah mereka yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tertipu. Kerana apa? Kerana dapat buat ibadah sikit ataupun beristighfar sikit pun menangislah kita. Dengar takbir pun menangis. Kadang-kadang memang jiwa orang tu jiwa sensitif. Bukan sebab kadang-kadang dia buat ibadah tu dia menangis. Dia tengok filem Hindustan pun dia menangis. Ya. Dia tengok kucing jatuh dalam longkang pun dia menangis. Artinya memang dah gitu jiwa dia. Suka menangis. Ya. Jadi artinya bukan itu tanda seseorang itu takut kepada Allah. Macam kita biasa dengar takbir raya lah tuan-tuan, meleleh dia air mata. Meleleh air mata, ya, menangis tu dia ada berapa sebab. Adakah kerana dia takut kepada Allah? Adakah kerana dia rindu kepada Allah? Ataupun adakah pada saat itu dia benar-benar mengingati Allah, tenggelam dalam ingat Allah, selalu meleleh air matanya, menangis dia? Ataupun kerana dia rindu nak balik kampung, lama dah aku ni tak boleh balik kampung, PKP ni apa. Ataupun dengar pula takbir raya malu leleh lah. Artinya
dia mengimbau balik kenangan-kenangan dia. Jadi ini tak dikira sebagai khasyah, tak dikira sebagai takut kepada Allah, ya. Tak dikira ingat kepada Allah. Rindu air mata tu air mata yang meleleh ataupun mengalir kerana rindu nak balik kampung. Sebab itulah tuan-tuan, ulama mengatakan dalam bab menangis ni ada 9 jenis menangis. Ada 9 jenis menangis, hanya satu saja menangis yang sebenar. 8 lagi tu tak benar, ya. Satu itulah menangis khasyat min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, ainani la tamassuhumun nar. Ya. Dua mata yang mana dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang sifatnya macam mana? Ainun bakat min khasyatillah. Ya, satu, mata yang menangis kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang digunakan untuk menjaga keselamatan masa dalam peperangan, ya. Dia berjaga, dia mengawal musuh. Ni mata digunakan untuk fi sabilillah. Satu, dia mata yang digunakan kerana menangis takut akan Allah. Yang satu, mata yang digunakan fi sabilillah, ya. Ini dua mata yang baginda Nabi SAW jamin dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok semasa Nabi Isra' dan Mi'raj itu, tuan-tuan, datang iblis dan syaitan membawa api untuk membakar Nabi SAW. Lalu Sayyidina Jibril alaihi salam membawa satu bekas yang diberikan kepada baginda Nabi SAW, dan dengan bekas itu Rasulullah nampak ada air dalamnya, dan air itu direndih oleh baginda Nabi SAW sehingga boleh memadamkan api-api yang mengejar baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, air apakah dalam bekas itu? Lalu Jibril alaihissalam beritahu baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, dia khabar itu adalah air mata tangisan umatmu yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, air mata yang takut kepada Allah ni, kalau benar-benar tuan-tuan menangis kerana takut kepada Allah, ambil air mata itu, sapukan kepada bahagian-bahagian tubuh badan yang lain, ya, dengan harapan kita, dengan rojak kita, dengan doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuhkan api neraka itu kepada tubuh badan kita yang telah kita sapukan dengan air mata yang kita menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penting kepada kita untuk ada momen, ada satu masa yang mana kita gunakan mata kita ini untuk menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salafus soleh, ini adalah rutin setiap hari mereka. Para sahabat, ini rutin setiap hari mereka. Orang-orang soleh ni tuan-tuan, bila mereka ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka munajat mereka itu di dalam linangan air mata. Air mata kerana takut kepada Allah, dan juga air mata yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita juga boleh mengikuti jalan-jalan yang telah dilalui oleh salafun salih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang sentiasa mengharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rindu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menangis kerana takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala pilih kita untuk kita menjalani kehidupan sebagaimana perjalanan salafun salih. Baik, kita baca lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan-tuan tengok kitab tuan-tuan tu 345, wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 175. Maksudnya wa khafuni,
ya, takutlah kepadaku, ya. Maksudnya jangan cuaikan perintahku. In kuntum mu'minin, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Ya, Allah Taala kata takutlah kepada aku. Ya, maksudnya takut kepada aku ini jangan cuaikan perintahku. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Nak tengok seseorang itu benar tak iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita balikkan ayat ni. Kalau kamu nak tengok kamu ini sebenar tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tengok kamu ada mencuaikan tidak akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu di kalangan orang yang mencuaikan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jangan mendakwa kamu orang yang mukmin, tapi kamu baru orang-orang yang Muslim sahaja. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah ialah orang yang sangat takut kepada Allah. Dia akan memelihara segala apa jua larangan yang Allah Ta'ala tak beri dia buat, dia tidak akan buat. Dan dia akan melakukan apa saja titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dirinya. Ini orang-orang yang beriman. Baru benar-benar beriman. Kalau tidak, kita Muslim biasa-biasa aja. Seorang Muslim biasa-biasa aja. In kuntum mu'minin. Ayat in kuntum mu'minin itu sekiranya kamu benar-benar beriman, ya. Wa khafuni, Allah Taala kata apa? Takut kamu akan aku, ya. Jadi takut kamu dengan aku ni apa? Dengan kamu meninggalkan segala tegah larang, dengan kamu menunaikan segala apa yang aku suruh. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Ini kalau kita nak tahu KPI, nak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengoklah sejauh mana takutnya kita kepada Allah. Dengan cara sejauh mana kita dapat menunaikan segala titah perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Dan sejauh mana kita dapat menjauhkan tegah larang Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sebab tu ayat ini diakhiri dengan in kuntum mu'minin. Sekiranya kamu benar-benar dari gulungan orang-orang yang beriman. Baik. Dengan demikian, khauf bererti syarat iman, iaitu seseorang itu tidak akan dikatakan beriman jika tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun muqaddimah pendahuluan khauf terdiri daripada 4 perkara. Ya, dalam kitab ini musannif beritahu kepada kita bahawa ya, khauf syarat kepada iman. Syarat kepada seseorang itu disebut sebagai orang yang beriman, dia ada khauf, ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya, ya. Tidak akan dikatakan beriman jika tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi musannif kata tidak dikatakan beriman seseorang itu kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Adapun muqaddimah, yakni pendahuluan khauf terdiri daripada 4 perkara. Pendahuluan kepada khauf itu, kepada takut kepada Allah Ta'ala itu ada 4 perkara. Pertama, mengingati segala dosa yang telah dilakukan serta banyaknya musuh yang membawa kita kepada kezaliman, sedangkan kita tidak dapat lepas darinya dan terus-menerus mengikutinya sehingga kini. Ya? Pertama, dengan kita mengingati dosa yang telah kita lakukan. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan ini tuan-tuan tersangat banyak. Tak terhitung. Seumpama buih di lautan. Seumpama daun-daun kayu yang gugur pada musim kering. Itulah dosa kita. Itulah hakikat kita ini di hadapan Allah. Sentiasa berdosa. Ya. Walaupun kita ni sentiasa berdosa, tetapi ada dosa-dosa ataupun maksiat yang menyebabkan seseorang itu menjadi kekasih Allah, menjadi hampir kepada Allah. Ya. Kerana apa? Kerana dengan asbab dosa itu menyebabkan seseorang itu timbul rasa takutnya. Bila timbul rasa takut, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat yang sebenar-benar taubat itu akan menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan dirinya orang yang sentiasa bertaubat, yang kita telah syarah
pada minggu yang sudah. Yakni tawwabin. Tawwabin tu sifat yang macam mana? Orang yang sentiasa bertaubat, setiap hari bertaubat. Dia tak pernah miss bertaubat kepada Allah. Daripada dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa yang dia ketahui maupun dosa-dosa yang tidak dia ketahui. Tapi oleh kerana sudah timbul rasa khauf dia, sudah timbul rasa khasyah, dia memandang keagungan kebesaran Allah, dan dia merasakan diri dia dihina dengan sebab banyaknya dosa yang dia buat, sebab banyaknya pelanggaran yang dia buat, dan dia merasakan dia tak tahulah Allah Ta'ala itu ampun ke tidak dosanya yang terdahulu. Sebab itu dia keep moving. Kalau kita ni keep bertaubat lah, ya? Dia keep sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sebagai tawwabin. Orang yang sentiasa mensucikan, membersihkan dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ada siang, tidak pernah ada malam yang dia lalui tanpa ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, di antara orang yang mana asbab maksiat, asbab dosa yang dia lakukan akhirnya menyebabkan dia menjadi hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, hamba Allah yang dihampirkan oleh Allah kepada dirinya dengan asbab dosa. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan ingat dengan banyak buat taat akan menyebabkan seseorang itu hampir kepada Allah. Dah. Kadang-kadang dengan sebab taat yang banyak itu menyebabkan tergelincir jauhnya seseorang itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia merasa aman dengan amalnya. Aku dah banyak amal dah, tak pernah miss solat subuh berjemaah, tak pernah miss berjemaah. Dia rasa aman, dia rasa bahawa amalnya itu boleh menyelamatkan dia. Dia rasa tenteram dengan ketaatan dia. Ini orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang tidak bersyukur. Kerana apa? Dia dapat beramal itu kerana kurnia Allah, kerana ilham Allah kepada dirinya, kerana Allah Ta'ala mempermudahkan baginya. Tapi dia rasa itu datangnya daripada diri dia. Dia tidak tahu dia untung. Dia tidak sadar diri orang macam ni. Jadi amal yang seumpama ini boleh menjerumuskan orang ataupun si pelakunya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang ini kalau dia tak sedar dan bertaubat, ianya boleh dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka kelak. Sebab apa? Sebab dia rasa dengan amal itu boleh menyelamatkan dirinya. Tengok tadi, asbab maksiat. Kadang-kadang dengan asbab maksiat, rupanya Allah Ta'ala beri melalui maksiat itu satu kesedaran yang tinggi yang menyebabkan orang ini ingin bertaubat. Dengan asbab bertaubatnya dia dengan bersungguh-sungguh, dengan sebenar-benar taubat, ataupun kita sebut sebagai taubat nasuha tadi. Ataupun yang kedua, dia menjadikan dirinya, dia dah rasa dia ni banyak maksiat, kotor sangat. Setiap hari, setiap malam dia bertaubat kepada Allah. Tidak pernah dia melalui hari, tidak pernah dia melalui malam, melainkan hari ataupun siang dan malamnya itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan golongan tawwabin, ya, golongan tawwabin. Jadi kita mohon kepada Allah, sebab kita termasuk ke dalam kategori orang yang banyak melakukan dosa ini. Mudah-mudahan kita ini Allah Ta'ala masuk ke dalam golongan yang disebut sebagai tawwabin ini, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang dan juga malamnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, perlu dilatih, perlu kita sistemkan diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala paling kurang sebelum kita melelapkan mata pada malam hari. Kalau tidak pun, cara yang paling mudah sekali tuan-tuan, masa kita sembahyang tu lah, lepas sembahyang. Sebab tu lepas sembahyang kena ada berzikir kepada Allah. Ya, itu hari kita dah cerita macam mana bila kita sebut istighfar. Istighfar itu bukan hanya sebutan, tetapi ialah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azamnya kita untuk kita meninggalkan segala dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencinya untuk kita jatuh kembali kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan perasaan itu bila kita menyebut astaghfirullah,
ataupun astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li zawil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bukan sekadar sebut di mulut, tetapi penuh dengan penghayatan kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga dikira sebagai bertaubat kepada Allah, ya. Jadi artinya sekurang-kurang kalau kita laksanakan ini 5 kali sehari kita bertaubat kepada Allah pada siang dan juga malamnya yang digabungkan, ya. Ataupun bagi seseorang itu dia memang mengkhususkan pada malam sebelum dia tidur, ataupun dia bangun di tengah malam di masa orang lain sedang tidur dia bangun, ya. Ini bagi orang-orang ahli tahajud, orang-orang yang sudah melazimkan qiyamul lail. Jadi pada saat inilah dia mengkhususkan satu masa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dia bermunajat, dan dalam munajatnya itu dia memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang tulus suci, dengan sebenar-benar taubat. Dan ini mudah-mudahan menjadi pakaian kita, menjadi pakaian kita, ya, terutama sekali bagi kita yang sudah benar-benar berazam untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keazaman, ini kemestian, inilah satu perkara yang mesti kita lazimkan, kita dawamkan, mesti menjadi tata susila hidup kita, mesti menjadi akhlak kita, mesti menjadi sifat kita, ataupun orang sebut sekarang ni habit, ya, habit. Artinya untuk menjadikan sesuatu itu sebagai habit, mestilah sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang. Betul tak tuan-tuan? Macam orang latah tu lah, mula-mula coket buat je letak pocot, lah. Sentuh di kucing pun pocot, sentuh di orang pun pocot, sepak batu pun pocot. La ilaha illallah, ya. Itu mula-mula buat lama-lama, itu apa? Habit. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Biarlah habit kita ni habit yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa habit dia? Habit bertaubat kepada Allah, habit menyesal di atas segala dosa-dosa, habit mengalirkan air mata di hadapan Allah pada tengah malam yang mana orang semua tak ada, sambil kita bertaubat mengenangkan akan dosa-dosa kita, air mata jernih keluar daripada kita. Bila keluarnya air mata jernih, air mata yang jernih daripada mata kita, itu menandakan kesucian hati kita, kesucian permintaan kita. Tuan-tuan, tengah malam mana dah ada orang nampak, kita seorang-seorang je, masa itu sangat syahdu. Masa itulah segala rintihan kita kepada Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya hati kita benar-benar tulus, hati kita benar-benar ikhlas. Sebab itu orang-orang salafus soleh, mereka ini menjadikan qiyamul lail itu sebagai da'bus salihin. Qiyamul lail, bangun tengah malam, sebagai pakaiannya kepada orang-orang yang saleh. Kalau kita nak ikut mereka, nak menjadi golongan salafus soleh, nak jadi orang-orang yang soleh, para kekasih Allah ini, kita kena ikut cara hidup mereka, ya. Nak jadi tokoh korporat, kita kena ambil corporate leader untuk kita contohi. Dia akan keluarlah teori-teori korporat dia untuk menceritakan bagaimana dia boleh jadi seorang ahli korporat yang berjaya. Nak jadi ahli penternak ke, penanam ke, pembela ikan yang berjaya ke, kena ikutlah dia punya tata susila dia. Begitulah juga untuk kita menjadi hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena mengikut contoh ataupun panutan ataupun idola kita dari kalangan rusul-rusul, nabi-nabi, para sahabat nabi, para aulia, para syuhada, para ulama, dan juga salafun as-salih yang telah mencontohkan kepada kita, inilah jalan, inilah cara, inilah pakaian para salihin. Untuk mereka ini dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita pilihlah mana satu untuk kita jadikan mereka itu sebagai idola kita, ya.
ini dah idola ambil orang lain, ambil orang selain daripada tu, maka kita akan jadi seperti dia lah. Contohnya suka kepada pemain bola, bagi budak-budak muda lah, suka main bola ya. Oi, kalau pemain bola tu tak mudah lah. Semua dia tahu daripada keluarganya, anak-anaknya ya. Berapa dia punya harga perpindahan antara kelab ke kelab ya. Oh, dia punya sejarahnya memang sangat tahulah. Macam saya sekarang ni tuan-tuan, saya suka tengok Liverpool. Liverpool ni pasal apa? Saya sebenarnya tak minat dengan bola ni, tapi Liverpool ni menyebabkan saya suka sebab ada Muhammad Salah. So Muhammad Salah ni pemain pada Mesir masuk dekat Liverpool. Jadi dia ni jadi top scorer. Seorang Muslim, bila dia menjadi top scorer ni, kita bangga kerana dia tu seorang Muslim tu lah tuan-tuan ya. Sebab kita tumpang berbangga kerana dia berjaya. Setiap kali dia jaringkan gol, dia akan sujud atas muka bumi Allah. Oh, itu satu fenomena yang sangat hebat lah bagi kita. Artinya dia boleh menunjuk pada ramai orang-orang yang menonton dia bahawa orang Islam yang hebat, dia adalah seorang orang Muslim yang hebat. Apatah lagi dia sebelum masuk padang, dia semayang, dia minta untuk adakan surau. Artinya banyak benda yang dia buat untuk menaikkan imej Islam. Walaupun kadang-kadang kita tahu dia main bola tu dengan seluar pendek. Jadi seluar pendek tu sedikit tuan-tuan, janganlah kita pandang benda yang sedikit tu untuk kita tutup banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh ya. Jadi artinya boleh, bukan tak boleh untuk kita mengambil tahu, boleh tuan-tuan ya. Tapi tidaklah kita menjadikan mereka yang hebat yang dari segi keduniaan itu sebagai idola kita. Ambillah para sahabat ridwanullahu alaihim, ambillah para awliya, ambillah para ulama, ambillah para salafun as-salih sebagai qudwah, sebagai idola ya, yang mana mereka ini sudah tentulah mencontohi, mengambil contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah contoh yang sangat perfect. Kalau kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni pun mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya jadilah kita juga seumpama mereka-mereka itu ya. Para kekasih Allah, para pencinta-pencinta Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok yang pertama tadi, mengingati segala dosa yang telah dilakukan serta banyaknya musuh yang membawa kita kepada kezaliman. Erti selain daripada kita mengingati dosa tadi, ya, kita dapat mengingati musuh-musuh yang membawa kita kepada kezaliman. Apa musuh-musuh yang membawa kita kepada kezaliman? Selain daripada dosa kita, ialah perangai dan sikap kita tadi, ujubnya, sum'ahnya, hasadnya, dengkinya. Inilah perkara-perkara yang menjatuhkan kita, menjerumuskan kita ke dalam kawah kezaliman, masuk perangkap kezaliman ya. Sedangkan kita tidak lepas darinya dan terus-menerus mengikutinya sehingga kini. Baik tuan-tuan, jadi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk kita itu tuan-tuan, kalau kita tidak bermujahadah untuk membuangnya, benda tu akan terus menempel pada diri kita dulu, kini dan selama-lamanya. Tuan-tuan tahu apa ni? Dulu, kini dan selama-lamanya ni apa ni? Kata-kata untuk siapa yang menggunakan dulu, kini dan selama-lamanya ni. Begitulah juga dengan maksiat batin, dengan akhlak yang buruk, dengan sifat-sifat mazmumah kita. Kalau kita tidak bermujahadah untuk membuangnya, inilah yang akan dikatakan dalam kitab ni akan menjerumuskan kita melakukan kezaliman, zalim kita pada diri kita, zalim kita kepada orang lain ya, zalim kita kepada alam ini kerana ada sifat buruk, ada mazmumah yang kita tak buang, kita tak ada mujahadah untuk buang sifat tu. Ini akan terus-menerus mengikuti kita sehingga kini. Tuan-tuan jangan ingat ya, kalau kita tak mujahadah untuk buang perangai musang. Perangai musang, perangai apa? Perangai perenguh. Perangai suka marah. Perangai suka nampak orang lain salah. Sikit-sikit kalau salah orang lain lah, dia tak salah walaupun kesalahan itu pada dirinya. Kalau tidak ada mujahadah untuk kita buang perangai ni, kita buat McDonald je tuan-tuan, kita tidak mengatakan, sekurang-kurangnya kita mengiktiraf benda itu benda yang salah, benda itu benda yang Allah Ta'ala tak suka. Sekurang-kurangnya kita iktiraf, kita sedar benda itu ada pada diri kita. Bila kita dah sedar, kita iktiraf, kita cuba untuk membuangnya. Bila nak marah, sabar.
Sabar, ya. Kita cakap dengan diri kita. Ataupun kita, masa itulah kita bermujahadah melawan diri kita. Di antara mujahadah bila ghadab tu, Rasulullah tunjuk macam mana. Kalau ghadab, rasa marah, Rasulullah kata, kalau kamu berdiri, duduk. Kita cuba praktikkan. Kalau kita tengah berdiri tu, duduk. Tak tenang juga, pergi ambil air semayang, ya. Tak tenang lagi, semayang 2 rakaat. Sehinggalah berbagai kaedah yang ditunjukkan oleh agama kita buat. Itu menunjukkan dia ada usaha untuk membuang sifat marah yang ada, yang kuat melekat dalam dirinya, ya. Contoh sifat buruk yang lain lagi apa dia? Banyaklah tuan-tuan ya. Kalau nak dikiaskan, banyaklah tuan-tuan ya. Artinya kena ada mujahadah, kena ada keazaman kita untuk tidak terus kita duduk ataupun jatuh dalam kezaliman tersebut. Sebab tu disebut di sini kezaliman yang terus-menerus mengikutinya sehingga kini. Kalau tidak ada mujahadah untuk dia buang sifat tersebut, kalau dulu perengos, sampailah ketua ni jadilah dia seorang yang perengos. Kalau dulu suka ngumpat, dulu hasad, kalau dia tak ada mujahadah untuk buang hasad, sampai sekarang ni sukanya hasad dengki. Bila tengok dia orang dapat kebaikan, hatinya pun mendongkol, nak supaya kebaikan tersebut hilang. Ya. Dulu kita ada belajar bab hasad. Satu lagi hasad, apa dia? Hasad yang baik. Hasad yang baik tu macam mana? Yang Rasulullah sebut, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan dalam 2 perkara. Ya, itu hasad yang baik. Dibenarkan kamu berhasad melainkan kepada 2 perkara, ya. Pertama, lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya ilmu, lalu dengan ilmu itu dia menyebarluaskan, mengajak orang kepada amal ma'ruf nahi munkar, menyedarkan manusia. Itu boleh. Oh, aku ni nak jadi macam dia tu, ya Allah. Jealous aku tengok dia tu, aku nak jadi macam dia. Itu satu. Yang kedua, lelaki yang Allah Ta'ala berikan padanya harta benda, dan dengan harta bendanya itu dia membelanjakannya fi sabilillah, ya, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, di dalam kita mengenang sejarah hari keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, marilah sama-sama kita merenung, baca balik sirah. Di sebalik kejayaan baginda Nabi SAW ada seorang insan yang sangat hebat. Namanya Siti Khadijah, isteri baginda Nabi SAW yang pertama. Yang baginda Nabi SAW kahwini Khadijah pada masa itu usianya 40 tahun. Dan baginda Nabi SAW mengikut riwayat, setengah riwayat mengatakan masa itu usia baginda adalah 25 tahun. Siti Khadijah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah seorang jutawan. Dia milioner di kota Mekah. Tak ada orang boleh lawan dia. Ya, boleh katakan kota Mekah tu kalau ranking untuk dikira jutawan dia, selepas Abu Sufyan, selepas geng-geng ni, Siti Khadijah ni dalam ranking mungkin orang yang ketiga, ya, ataupun orang yang kedua yang terkaya ni, disebabkan dia ni memang terkenal sebagai seorang bangsawan. Dia bukan saja keluarga bangsawan, tapi dia juga adalah seorang hartawan. Tapi kita tengok apa yang jadi kepada Siti Khadijah dengan harta-hartanya. Dia telah membelanjakan seluruh harta bendanya untuk membantu perjuangan dakwah baginda Nabi SAW. Dan sehingga masa Sayyidatina Khadijah wafat, pada masa itu tidak ada apa lagi yang tinggal padanya, ya. Sehinggalah dalam kata-kata terakhir yang sangat syahdu itu, dia beritahu kepada Rasulullah, kalaulah sekiranya tulang belulang dia boleh Rasulullah gunakan untuk ditukarkan dengan harga untuk dijadikan sebagai perjuangan kepada untuk menyebarkan agama Islam ni, maka lakukanlah, ya. Artinya itulah perjuangan Sayyidatina Khadijah, isteri baginda yang sangat baginda kasihi, ya, yang merupakan seorang hartawan dan juga bangsawan yang mana menghabiskan segala harta bendanya, dan beliaulah orang yang pertama sekali yang memeluk agama Islam. Tak ada orang atas muka bumi ini yang menganut pada zaman Rasulullah lah, yang jangan kira dalam zaman Nabi Adam. Pada zaman Rasulullah, selepas Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, orang yang pertama yang menyahut ataupun
melafazkan kalimah syahadah ialah Sayyidatina Khadijah binti Al-Khuwailid, isteri pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan roh perjuangan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh kita contohi. Ini kalau nak contoh ambil ni. Kalau tuan-tuan manalah tahu ada di kalangan tuan-tuan ni dan puan-puan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki harta yang banyak. Kita tahu tuan-tuan, harta benda kita ni yang akan kekal bersama dengan kita ialah yang kita belanjakan kerana Allah. Yang kita belanjakan harta itu kerana Allah, fi sabilillah. Jadi sebab itu, bantulah mana-mana perjuangan Islam. Bantulah orang-orang yang ingin menegakkan agama Islam. Ya, seperti contoh apa lagi? Yayasan Pahang lah. Tuan Haji Asri ada di sini? Tak ada. Kalau tak ada, malah nak mempromosinya, ya. Tuan Haji Asri tentang Madinah Mawadah, pembangunan Madinah Mawadah, ya. Tuan-tuan boleh berwakaf di situ, ya, kerana kita nak membangunkan facilities untuk asnaf, untuk warga emas, untuk kita jadikan khairat untuk kebajikan kepada manusia-manusia yang lain. Bukan situ saja tuan-tuan, bahkan banyak perjuangan-perjuangan agama kita yang perlu kita bantu. Gunakanlah harta kita, gunakanlah kederat kita, masa kita untuk kita membantu agama Allah ini, tuan-tuan. Jadi sebagaimana semalam, ya, ini sempena Maulidur Rasul ni saya nak kongsikan juga tuan-tuan, ya. Saya ada mendengar satu ceramah daripada Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri, seorang ulama di Mesir sana, ya, seorang ulama yang memang terkenal di dunia ini. Beliau menyatakan kepada kita kaedah ataupun cara-cara untuk seorang itu dapat berjumpa, bila mana ditanya bagaimana cara untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Lalu dia memberikan 4 cara. Cara yang pertama ialah, sudah tentu semua tuan-tuan dah faham, kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak selawat ni macam mana? Kita tanya paling kurang selawat. Ulama telah ijma', ulama telah mengatakan paling kurang seseorang itu berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang, ya. 300 kali ataupun 313 kali, mengambil bilangan ahli Badar. 300 kali lah kita khabar, ya, ataupun 313 kali, boleh saja tuan-tuan. Itu paling kurang sehari semalam kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lagi banyak, lagi baik. Sebab apa? Baginda Nabi SAW beritahu, orang yang akan mendapat syafaatnya ialah orang yang paling banyak berselawat. Lagi banyak tuan-tuan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW, lagi kuat, lagi terang, lagi besar chance dia untuk kita mendapat syafaatul kubra daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu hari saya dah terang dah kaedah syafaat ni datang, ya, kalau orang tu betul-betul dia banyak berhubung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui selawat, artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak dia sakaratul maut pun dah datang dah. Dalam kubur pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tolong dia dah, ya. Tak tunggu bangkit di mahsyar esok ataupun tak tunggu masa di mizan besok. Artinya bergantung kepada sejauh mana kita ni kasih dan cinta kepada baginda Nabi SAW. Yang pertama, kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya kita ini berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini bulan Rabiul Awal. Pada hari Selasa ni, hari keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ni adalah bulan untuk kita memperbaharui tikad kita untuk menjadi orang yang benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanda cinta kita itu ialah dengan banyaknya kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuatkan azam kita, kuatkan tekad kita, berjanji kepada diri kita, ya Allah bantu aku, ya Allah aku berjanji untuk aku menjadi orang yang paling banyak berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itu syarat yang pertama, kata Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri. Itu syarat yang pertama untuk seorang itu dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah ataupun menjadi
orang yang akan diberi syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Yang kedua ialah kita mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan, daripada sekecil-kecilnya sampailah ke sebesar-besarnya. Cuma kita kadang-kadang kita tak kenal pasti kita ni peniaga, tapi rupanya kita tak niat pun kita berniaga ni untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan berniaga itu adalah sunnah baginda Nabi. Bila mana kita niat kita berniaga kerana nak ikut sunnah Rasulullah, kan kita dapat satu sunnah. Dan dalam berniaga tu macam-macam manda lagi sunnah dengan berlakunya benar. Sebab Rasulullah beritahu at-tajiru saduq al-amin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada satu hadis. Artinya seorang peniaga yang benar itu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para siddiqin, para ulama, para syuhada, bersama dengan Nabi. Ya, salah satu kategori orang yang dapat itu ialah at-tajir as-sadiq, peniaga yang benar. Artinya dia tidak menipu dalam timbangannya, dia tidak menipu dalam jual belinya, dan dia jujur sebagaimana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana berniaga, itulah akhlak Nabi. Ya, walaupun baginda Nabi itu sangat jujur, sangat amanah, tapi tuan-tuan sedikit pun keuntungan dia tidak dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Taala beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kejujuran, dengan amanahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bawa barangan Sayyidatina Khadijah berniaga ke Syam. Dia membawa pulangan ataupun keuntungan yang berlipat kali ganda yang tidak pernah dibuat oleh manusia yang lain. Ya, Allah Taala bagi. Walaupun bagi Nabi kita tahu cara dia berniaga, dia penuh dengan amanah. Dia beritahu, ya, ini barang ni begini. Dan memanglah baginda Nabi SAW melarang kita daripada menipu kalau kita berniaga. Sebab tu baginda Nabi SAW beritahu, lais man ghashana falaysa minna. Man ghashana falaysa minna. Ini hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Sebab tu at-tajir as-sadiq al-amin bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, niat untuk kita berniaga ni kerana nak hidupkan sunnah Rasulullah. Banyak lagi sunnah Rasulullah yang kecil-kecil, masuk tandas masa makan, ya, keluar rumah kaki kanan, masuk rumah. Oh tuan-tuan, setiap detik, setiap saat, setiap masa, setiap ketika, kita ini semuanya sunnah Rasulullah kalau kita tahu. Jadi yang kedua ialah kita mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kehidupan kita sehari dan semalam ini dipayungi dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita merasakan passionate. Passionate tu apa dia? Penuh kecintaan. Bila mana kita melakukan apa yang baginda, ini baginda suka, bantu orang ini baginda suka, kita buat sunnah ini, sunnah ni baginda suka. Artinya kita melakukan sesuatu tu, kita kaitkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku buat ni Rasulullah suka. Artinya semua perkara yang kita buat itu kita kaitkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang keempat ialah kita melakukan tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ialah menyampaikan risalah dakwah Islam, agama Islam ini kepada orang-orang yang bukan Islam ataupun ahli keluarga kita. Kita sampai, kita dakwahkan saja. Yang memberi petunjuk, yang memberi hidayat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tugas Rasul-Rasul, itulah tugas Nabi-Nabi, pembawa risalah, pembawa agama Allah. Jadi kita pun nak jadi macam tu. Ya, baginda Nabi SAW pun beritahu kita, balighu anni walau ayah, kau sampaikan padaku walaupun sepotong ayat. Jadi hidup kita nak menjadi sebagai seorang yang menyebarluaskan agama Allah ini, menyebarluaskan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh manusia untuk melakukan ma'ruf dan mencegah manusia daripada melakukan mungkar. Itulah tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dakwah ataupun risalah agama Islam ini kepada sesiapa saja yang kita temui. Artinya kalau ada 4 perkara ini dan kita istiqamahkan dia, insya-Allah satu masa nanti kita berharap sebelum kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita satu nikmat, namanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Paling kurang pun sekali pun cukuplah, ya. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda beritahu kita, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang bertemu aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah bertemu dengan aku. Ataupun hadis yang lain, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang bertemu dengan aku dalam mimpi, sesungguhnya ia sebenar-benarnya sudah bertemu dengan aku ataupun sudah melihat aku. Jadi kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab, dengan barakah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bulan yang mana pada malam ini jutaan bilion umat melantunkan selawat tanda kasih dan cintanya. Kita pohon dengan berkat selawat-selawat yang dilantunkan oleh seluruh umat manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, agar Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan ke dalam hati kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang amat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta kita itu ialah dengan kita sebut ataupun kita buat empat perkara yang telah saya beritahu kepada tuan-tuan, yang mana saya nukilkan daripada kalam Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri, seorang ulama di tanah Mesir sana, ya. Baik, kita baca lagi apa yang ada di sini. Yang kedua, ya, khauf terdiri daripada empat perkara. Tadi yang pertama sudah, yang kedua panjang sikitlah bab Maulid. Sekarang kita di musim Maulidur Rasul, ya. Baik. Yang kedua, mengingati akan beratnya siksaan Allah bagi orang-orang yang durhaka sehingga kita tidak akan kuat atau mampu untuk menanggungnya. Inilah tuan-tuan, untuk memasukkan khasyah, untuk memasukkan khauf dalam hati kita. Yang pertama tadi, mengingat segala dosa kita dan mengingatkan perkara-perkara yang menyebabkan kita sentiasa jatuh pada perkara-perkara yang zalim. Yang saya sebut tadi, apa dia? Sifat-sifat mazmumah kita yang perlu kita bantras, yang perlu kita mujahadahkan. Yang kedua ni, musannif beritahu, mengingati akan beratnya siksaan Allah. Kita kena sentiasa ingat beratnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang durhaka, sehingga kita tidak akan kuat atau mampu untuk menanggungnya. Tuan-tuan dan puan-puan, atas muka bumi Allah ini pun kita dah tak kuat untuk menanggung. Kalau Allah Ta'ala beri sakit, ya, beri macam-macam kesusahan, itu pun dah ramai orang bunuh diri, ramai orang mengeluarkan kata-kata cacian, kata-kata penyesalan. Sana besok dalam kubur lagi teruk, tuan-tuan. Kita ada masa lagi untuk kita memperbaiki diri kita, iaitulah dengan bertaubat kepada Allah, dengan berazam untuk kita meninggalkan perangai ataupun perbuatan buruk kita. Contohnya apa? Contohnya meninggalkan solat tadi, ya. Kita boleh bertaubat kepada Allah, masa ada lagi, usia ada lagi, masih lagi dunia kita ni aman, tak ada lagi nak nampak-nampak gayanya keluar Dajjal ke, Yajuj Majuj ke, ya, tanda-tanda besar kiamat masih lagi belum keluar. Kalau besar keluar tanda besar kiamat, tuan-tuan, tak sempat dah, masing-masing nak menyelamatkan nyawa dah. Peperangan belum lagi berlaku di negara kita sebagaimana berlakunya di negara seperti Syria dan negara-negara lain. Kita masih lagi aman. Tuan-tuan, rebut peluang keamanan, rebut kita punya masa lapang ini, rebut nyawa yang masih ada dalam badan kita ni, ya. Badan kita masih menyangung lagi, masih lagi Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita nyawa ni untuk kita berbakti, untuk kita beribadah, untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk kita menghapuskan segala kesalahan dosa-dosa kita yang terdahulu. Baik, yang kedua ni musannif kata mengingati akan beratnya siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Kita ingat, orang-orang yang durhaka kepada Allah ni, Allah Ta'ala akan azab dia dengan azab yang amat pedih. Bila kita mengenangkan itu, akan timbullah rasa takut, khauf. Akan timbullah rasa takut dalam hati kita. Tuan-tuan dah tahu kan beza antara khasyah dengan khauf. Bila kita ingat kepada seksaan, itu namanya khauf. Takut kita ni diseksa oleh Allah, itu namanya khauf. Tapi bila memandang akan sifat keagungan, kebesaran, kesempurnaan jamal jalalullah, itu namanya sifat khasyah. Innama yakhshallah
min ibadihil ulama yang telah saya syarahkan pada awal tadi. Baik. Yang ketiga, sentiasa sedar akan kelemahan diri dalam menanggung keperitan seksaan Allah. Macam saya sebut tadi lah. Kalau atas muka bumi ni pun kena demam pun dah beraduh-aduh dah. Tak payah demam lah tuan-tuan, kena sakit gigi je. Itu pun dah semua orang dalam rumah ni kalau boleh dia nak suruh keluar belaka ya. Tinggal dia seorang je dalam rumah tu. Punyalah sakit gigi. Itu baru atas dunia sikit sangat. Baru 1/100. Kalau nikmatnya 1/100. 99 lagi Allah Ta'ala simpan di akhirat. 1% itulah sakit yang kita rasa. Nak banding dengan sakit azab dalam kubur, nak banding dengan sakit seksa di neraka, 99% lagi jauh lebih hebat berbanding dengan apa yang kita sedang deritai, kita sedang terima atas muka bumi Allah ni. Sanggup tuan-tuan? Hak 1% ni pun dah tak sanggup. Bagaimana kita nak berdepan dengan azab Allah yang lagi dahsyat yang Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang durhaka, hamba-hambanya yang engkar, hamba-hambanya yang tidak percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Yang ketiga, sentiasa sedar akan kelemahan diri dalam menanggung keperitan siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena alert, kita kena sedar semua. Nak buat dosa, fikir tak sanggup aku nak menanggung siksaan Allah ni ya. Yang keempat, sentiasa ingat akan kekuasaan Allah terhadap diri kita. Dia dapat buat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan pada bila-bila masa sahaja yang dia kehendaki. Sentiasa ingat akan kekuasaan Allah. Memanglah tuan-tuan, kita tak pernah lepas daripada kuasa Allah. Dialah yang menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Dialah yang menuliskan akan takdir hidup kita. Dialah yang berkehendak ke atas apa yang ada pada kita. Dan dialah yang berkuasa ke atas apa yang ada pada kita ya. Sebab itu dalam bab perkara ini tuan-tuan, kita kena ingat, kita ni sedikit pun tak ada apa-apa nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata, aku nak tarik kesihatan kau hari ni, maka tak sihatlah kita, sakitlah kita. Aku nak matikan engkau hari ni, maka Allah Ta'ala maha berkuasa. Sekalipun kita ni dikelilingi oleh doktor-doktor pakar, tetap mati. Tuan-tuan, tengok raja-raja, tengok presiden-presiden ya. Tengok contoh Kamal Atatürk dulu ya. Kuat sangat mengutuk Islam. Apa jadi padanya? Dia jemputlah doktor-doktor pakar daripada Jerman pada masa tu. Daripada mana? Mana ada doktor pakar daripada Italy, daripada London untuk mengobati penyakitnya, tidak mampu untuk mengobat. Ya, artinya walaupun dia tu sendiri doktor pakar, dia tetap juga akan menerima kematian. Patutnya doktor tak matilah ya. Pakar lagi tu, mati juga, sakit juga, kena juga darah tinggi, kena juga kencing manis ya. Doktor, ya, pasal apa? Allah Maha berkuasa tuan-tuan ya. Kalau ikut kita pakar pada segala-galanya, kita tak kenalah, ya, tak sakitlah, tak matilah dah. Tapi itulah dia. Kita punya, dia panggil hukum alam. Ya, hukum alam ini sampai masa, sampai saat, sampai ketika, maka sakit kita, beralihlah kita daripada muda kepada tua. Dulu janggut hitam, misai hitam, sekarang ni putih habis dah. Itu tanda apa? Tanda Allah Ta'ala memberi tahu kepada kita, masa kamu sudah tidak berapa lama lagi. Bersedialah wahai hamba-hambaku ya. Masa kamu sudah sangat hampir untuk bertemu dengan aku, untuk kamu beralih alam daripada alam fana, nama pun alam fana, alam yang binasa, kepada alam yang baqa ya. Sebelum kita pergi kepada mahsyar, kita akan menempuh dulu namanya alam barzakh. Kemudian kita dibangkitkan di alam mahsyar. Lepas tu alam mizan. Lepas tu barulah kita bertemu dengan syurga dan neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dikasihi, yang diradai olehnya. Baik. Syekh Sahal mengatakan, sempurnanya iman seseorang itu dengan ilmu, dan sempurnanya ilmu adalah dengan rasa takut. Maka iman seseorang belum cukup tanpa ilmu, dan tidak cukup ilmu seseorang jika tidak disertai dengan rasa takut. Benarlah tuan-tuan ya. Benarlah kata-kata Syekh Sahal ini. Sempurnanya iman seseorang itu dengan ilmu
Ya. Sempurnanya iman seseorang itu dengan ilmu. Macam kita lah, kita belajar kitab Minhajul Abidin ini, ya. Halangan yang pertama apa dia? Halangan ilmu. Itu telah kita kupas panjang lebar. Bab ilmu ni bab yang paling panjang kita kupas, ya. Kerana apa? Tanpa ilmu, tuan-tuan, semua amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-amalu bila ilmin mardudun. Amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apatah lagi ilmu tersebut ilmu untuk mengenal Allah. Ya, kalau kita menyembah Allah, fiqahnya sempurna dah, belajar sembahyang, tip top, tapi tak kenal Tuhan yang dia sembah. Sebab apa? Tak belajar ilmu tauhid. 3 ilmu fardu ain yang dia fardukan, yang menjadi kefarduan atas kita untuk belajar, kita tak belajar. Apa dia? Ilmu mengenai rukun Islam, ilmu mengenai rukun iman, ilmu mengenai rukun ihsan. Kan dalam agama tu dia ada 3 rukun. Ketiga-tiga rukun ini menuntut ilmu mengenainya adalah fardu ain. Ya, rukun Islam apa ilmunya? Rukun Islam ilmunya ilmu fiqh, syariat zahir. Kemudian untuk ilmu rukun iman, ilmunya adalah ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid. Dan untuk rukun ihsan, ilmunya adalah ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu yang menjadi kefarduan atas kita untuk belajar, untuk menuntutnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Sahal ini menyatakan sempurna iman seseorang dengan ilmu. Untuk menyempurnakan iman kita, mesti ada ilmu. Mesti dengan ilmu. Ya, baik. Dan sempurnanya ilmu adalah dengan rasa takut. Orang yang berilmu, kalau tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak berilmu. Sekalipun dia tu imam besar, sekali dia pun bapa profesor, mengajar lagi dalam bidang syariah ke, usuluddin ke, pakar tasawuf ke, kalau tak ada khasyah, kalau tak ada khauf kepada Allah, maka tidak sempurna imannya itu. Sekalipun ilmunya melaut, sekalipun dia pakar rujuk, tapi kalau dalam dirinya tak ada sifat khauf, tak ada padanya sifat khasyah, kita tak sentuh sifat rajak, ya. Sebab rajak kita dah bicara dulu. Fokus kita pada sifat khauf dan khasyah. Jadi ilmunya itu masih lagi belum sempurna. Imannya itu masih lagi belum sempurna. Maka iman seseorang belum cukup tanpa ilmu, ya. Syekh Sahal ini mengatakan maka iman seseorang belum cukup tanpa ilmu, dan tidak cukup ilmu seseorang jika tidak disertai dengan perasaan takut. Dan tidak cukup ilmu seseorang itu jika tidak disertai dengan perasaan takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takut pada murkanya, takut kepada siksaannya, takut kepada janji-janjinya untuk menghantar hamba-hambanya yang durhaka ini ke dalam neraka jahanam, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Ayat yang saya baca awal-awal tadi, ya. Dalam surah Al-Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Innama itu dia dua taukid. Satu in, satu ma. Dicampurkan innama. Artinya dua-dua itu menunjukkan kepada taukid. Apa maksud taukid kalau belajar bahasa Arab? Kata-kata untuk menguatkan, ya. Kata-kata yang digunakan untuk menguatkan. Sesungguhnya adalah dengan sesungguhnya, bahawa sesungguhnya, bahawasanya. Kan macam kita bersumpah tu, bahawasanya, itu untuk menguatkan kata-kata. Taukid namanya dalam bahasa Arab. Jadi innama, in satu taukid, ma satu taukid. Sesungguhnya, ya, Allah Ta'ala menegaskan di sini, sesungguhnya yang sebenar-benar takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu ialah para alim ulama. Pasal apa? Pasal alim ulama ini ada ilmu tentang Allah. Tahu tentang apa yang Allah Ta'ala larang, tahu tentang apa yang Allah Ta'ala tidak suka, tahu tentang apa yang Allah Ta'ala
suruh buat ataupun yang Allah Ta'ala suka. Kerana apa mereka tahu? Kerana ada ilmu mengenainya. Sebab itu Allah Ta'ala jelaskan sesungguhnya di kalangan hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah ialah para ulama, ya. Sebab itu mudah-mudahan kita ni tuan-tuan, taklah semesti ulama ni dia bergelar ustaz. Tuan-tuan yang dah lama belajar ini pun sudah dikata sebagai alim. Bila mana tuan-tuan arif pada sesuatu ilmu, mengetahui sesuatu ilmu, sudah digelar sebagai alim. Contoh kalau kita belajar, kita dulu mula-mula dulu kita belajar kitab apa? Kitab Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Ataupun kita belajar apa? Kitab Hidayatus Salikin. Tuan-tuan dah tahu, boleh kita baca, faham, lepas tu boleh kupas pula kitab tu. Itu sudah dikira sebagai orang yang alim, orang yang mengetahui, ya. So orang yang mengetahui ini termasuklah dalam golongan hamba-hamba Allah yang disebut sebagai golongan ulama tadi, orang alim tadi. Ulama jamak pada alim. Alim kata mufrad, ulama kata jamak, ya. Para sebab kita sebut ulama, kita kata oh dia tu ulama, kita letakkan perkataan ulama itu pada satu orang, ya. Boleh juga sebab dia dah jadi bahasa Malaysia. Tapi sebenarnya ulama itu adalah daripada kata jamak ataupun kata plural, ya. Daripada perkataan singular dia, kata mufrad dia alim, jamak dia ulama. Jadi orang yang mengetahui, orang yang berilmu adalah orang yang takut. Syarat untuk seseorang itu sempurna iman dia, dia kena ada ilmu. Dan syarat untuk seseorang itu dikatakan sempurna imannya, mestilah seseorang yang berilmu itu memiliki khasyah, memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Orang yang takut selain kepada Allah kelak di saat dia memasuki liang lahat, segala yang ditakutinya itu akan datang ke dalam kuburnya dan mengganggu serta menyakitinya sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, inilah yang kita paling takut sekali. Artinya bila kita masuk dalam lubang kubur, tuan-tuan, start je masuk, kalau kena azab, ending tak ending, hari kiamat lah, tuan-tuan. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Itulah yang kita kena pastikan bahawa diri kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman. Syarat dia apa tadi? Kena ada ilmu. Setelah ada ilmu, ini akan menyebabkan seorang itu menjadi beriman kepada Allah. Setelah itu, walaupun ada ilmu, tak sempurna lagi ilmu tuan-tuan tu, ya. Sehinggalah orang yang berilmu ini, dia ada sifat khauf, ada sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sifat rajak tadilah, ya. Kena ada khauf dan rajak. Jadi sekarang kita cerita tentang sifat khauf. Baik. Daigham Ar-Rashibi mengatakan, saya menyesal, sudah 40 tahun saya menangisi dosa yang telah saya lakukan, iaitu pada satu hari saya membeli ikan untuk menjamu tetamu. Setelah mereka makan, saya mengambil segenggam tanah dari pekarangan rumah jiran tanpa izin tuan empunya digunakan untuk membersihkan tanah. Ni orang-orang alim salafun salih, tuan-tuan, ya. Artinya dia menyesal itu pada perkara yang sikit sangat bagi kita. Alah, benda lah, tak ada hairnya. Tapi ya, dia ni merasakan benda yang sikit itu besar bagi mereka. Contohnya, bagi seorang ulama yang namakan Daigham Ar-Rashibi ini, dia menyesal. Sudah 40 tahun saya menangisi dosa yang saya lakukan. Apa dosa dia? Iaitulah satu hari dia beli ikan untuk menjamu tetamu dia. Setelah mereka makan, dia kata, saya ambil segenggam tanah dari pekarangan rumah jiran dia tanpa keizinan tuan yang empunya. Tanah itu digunakan untuk membersihkan tangannya. Itu je. Ambil tanah dekat rumah jiran untuk dia bersihkan tangan dia tanpa minta izin. Itu saja dosa dia. Selama 40 tahun dia menangisi dosa ni. Tuan-tuan, kita bukan setakat itu, lebih pada itu kita buat. Lebih pada itu kita buat. Bahkan paling malang lagi, kita tak rasa menyesal pun dengan dosa-dosa besar yang kita buat, ya. Dosa tak belajar fardu ain, dosa hasad, dosa dengki, dosa khianat, dosa riak, dosa sum'ah, dosa ujub. Itu dosa-dosa batin. Dosa mencuri, dosa mengumpat, dosa memfitnah, macam-macam lagi lah, tuan-tuan. Tersangat banyak dosa kita. Barat yang saya sebutkan tadi ibarat daun kering yang berguguran pada musim luruh lah kita sebut, ya. Kita tak ada musim luruh.
pada sewaktu ditiup oleh angin, banyak daun gugur. Itulah dosa-dosa kita, tuan-tuan, tak terhitung banyaknya. Jadi kita pun rasa masih tenteram lagi, kita pun rasa masih selamat lagi, ya, walaupun kita meninggalkan solat setiap hari, tinggal sembahyang, tuan-tuan, rasa selamat lagi, rasa tak apa, aku ni esok kalau masuk dalam kubur ni selamat ni, insya-Allah. Ya, kita rasa gitu, kita pujuk diri kita. Artinya kita sedang menipu diri kita dengan perbuatan kita, menzalimi diri kita, ya. Kita tahu dosa-dosa kita yang terdahulu, tak nak pun kita bertaubat, tak nak jumpa dengan orang yang telah kita zalimi, pulang balik harta dia, cakap balik dekat dia, tak nak. Tak nak, ya. Pasal apa? Kerasnya hati kita, ya, tertipunya diri kita, ataupun kita kata syok sendiri. Kita memikirkan agama itu dengan kepala kita, ya. Kita rasa kita akan selamat, tak nak ikut apa yang Rasulullah sebut, tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, ya. Kita hanya mendengar itu sebagai satu knowledge sahaja. Tak nak kita terjemahkan ianya sebagai panduan, dustur, sebagai sistem yang mesti kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita baca sikit lagi, lepas tu kita tamatkan bicara kita berkenaan dengan kupasan kitab Minhajul Abidin pada pagi ini. Baik. Manakala lawan rojak, sebab tu saya kata nak tamat tadi, pasal apa? Kita masuklah bab rojak, ya. Manakala lawan rojak pula ialah putus asa dari rahmat Allah dan berhenti mengingati Allah, pada perkara ini merupakan satu maksiat. Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi mengatakan, Imam Al-Qushairi, ya, rojak adalah tempat bergantungnya hati terhadap apa yang disukai dan akan mendapat hasilnya di kemudian hari. Dengan rojak, hati menjadi hidup berlawanan dengan tamanni. Tamanni ni mengelamun, bercita-cita, ya, angan-angan, kerana ia menimbulkan sifat malas. Macam kita lah, orang yang tak takut kepada Allah tadi, orang yang berharap dia akan mendapat itu, mendapat ini, mendapat syafaat Rasulullah. Nak dapat syafaat Rasulullah macam mana? Selawat malas. Ya. Paling teruk lagi, bila masuk mulai musim-musim maulid ni, dia rasa hati dia sakit. Bila dia tengok orang berselawat, lalu dia kata bid'ah, lalu diumpat-umpat, dicerca-cerca, dicaci-caci bagi orang yang membesar-besarkan akan majlis-majlis mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dia rasa sakit. Bila tengok maulid ni, keluarlah daripada mulut dia, bid'ah lah, Rasulullah tak buat lah, sahabat tak buat lah. Sakit hati dia bila tengok orang nak berselawat kepada junjungan besar, untuk membesar-besarkan, mengagung-agungkan, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu pada dalil. Tak perlu pada dalil, tuan-tuan. Ya. Tak perlu kepada dalil-dalil. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita muliakan, wajib kita agungkan. Kalau tidak, sia-sia kita jadi umatnya. Tak perlu kepada dalil untuk memuliakan, untuk membesarkan, untuk mengingati, untuk berterima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu dalil. Tak perlu dalil, tuan-tuan. Sangat hebat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak ayah kita yang melahirkan kita itu pun kita rasa sayang, kita rasa sangat berterima kasih. Tuan-tuan, anjing yang kita bela tu pun berterima kasih, ataupun kucing yang kita beri makan ataupun berterima kasih kepada kita, tuan-tuan. Apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala utuskan untuk menyelamatkan kita, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada terangnya iman, untuk menyelamatkan manusia daripada dicampak ke dalam neraka kepada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dalil-dalil lagi, nak cari dalil-dalil lagi, tinggalkan mereka yang seumpama ini, tuan-tuan. Berpalinglah kepada ulama-ulama ataupun ijma' ulama yang mengatakan bahawa sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu amalan, satu pekerjaan yang sangat baik untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan asbab tersebut kita akan dimasukkan ke dalam kategori umat Muhammad, yakni umat yang benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dah cerita dah 4 perkara yang lain, ya. Banyakkan selawat. Ya. Pergi ke majlis-majlis Maulidur Rasul. Duduk dalam majlis-majlis Maulidur Rasul. Kutip mutiara-mutiara daripada majlis tersebut, ya, dengan pembacaan sirahnya, dengan bacaan selawatnya, dengan bacaan istighfarnya, dengan tausiah ataupun tazkirah daripada
ilmuwan-ilmuwan yang dijemput untuk menyampaikan ceramah dalam masjid tersebut, tuan-tuan. Jangan kita terpengaruh dengan kata-kata ataupun perkara-perkara yang yalah kita dengar mengatakan itu dan ini yang tak baik tentang bukan daripada sunnah lah, bukan itu, bukan inilah akan menyebab tak payah dengar, tuan-tuan. Percayalah bahawa bila mana kita menunjukkan kasih rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap rasa kasih, rasa cinta, selawat yang kita lantunkan untuk memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda bukti rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya rasa cukup sekali itu, dan insya-Allah kita akan sambung balik bab rojak. Bab rojak ni saya baca saja sebagai intro kepada apa yang akan kita kupas pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini mendapat rahmat berkat daripada Allah yang akan dapat memandu kita untuk kita berjalan di alam ini sebagai hamba yang dikasihi, hamba yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi, tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Saya rasa cukup setakat itu, dan saya nak tengok sikit kok ada pertanyaan ya. Ahmad Najmi, musim luruh tak ada, musim panas je ada. Memanglah, tuan-tuan ya. Kita kat negara kita ni tak ada macam 4 musim, tak ada musim luruh, musim panas ya. Baik. Cerita seorang wanita selawat 15,000 sehari semalam dapat berjumpa Nabi SAW dalam mimpinya. Ini cerita yang dulu saya cerita dalam kelas ya. Tiap-tiap malam jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Satu hari dia tak dapat jumpa Rasulullah SAW. Lalu dia berjumpa dengan satu orang ulama besar. Dia mengadu, dia kata, dia menangis dengan bersungguh-sungguh. Lalu ulama tu tanya kepada dia, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai ibu? Dia kata, wahai Tuan Syekh, boleh tak engkau bantu aku? Dia kata, aku semalam dan beberapa hari dah aku tak jumpa Rasulullah. Dia kata, oh, Syekh tu terkejut. Dia pun tak boleh nak jumpa dengan Rasulullah sebagaimana perempuan tersebut. Lalu dia bertanya, wahai ibu, adakah engkau berjumpa dengan Rasulullah? Ya, dia kata, tiap-tiap malam aku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpiku. Cuma 3-4 malam yang sudah aku tak bertemu dengan Rasulullah. Tak tahulah apa dosa yang aku buat menyebabkan Rasulullah tak nak bertemu dengan aku. Bolehlah Tuan Syekh bantu aku? Oh, dia kata, Masya Allah, aku pun tak dapat apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada engkau. Lalu ditanya apa amalan perempuan tersebut. Perempuan itu menjawab, dia kata, aku tidak pernah tinggal selawat kepada Rasulullah sebanyak 15,000 kali sehari semalam. 15,000 kali, tuan-tuan. Kita nak buat 300 tadi pun tak mampu. Bukan 300, 30 pun tak buat. Bukan 30, 10 pun kadang-kadang kita tak buat ya. Punyalah kita ni hanya mengaku saja umat Rasulullah, tapi bukti dan cinta kita kepada Rasulullah itu tidak terzahir pada perbuatan kita. Ya, baik. So, okey. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sama-sama turut komen ya. Dan jangan lupa, kalau boleh kita sharekanlah apa yang kita kongsikan bersama-sama ini kepada sahabat andai kita, terutamanya kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat daripada bicara kita pada pagi ini. Dan untuk setakat itu cukup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم اختم لنا بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.